لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah yang dikasihi sekalian, kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam untuk kita meyakini keimanan kita, untuk kita meyakini perkara-perkara yang kita tidak dapat lihat, perkara yang kita tidak boleh dengar, perkara yang kita tidak boleh sentuh. Kita datang ke masjid ini dengan keyakinan kita bahawa Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan memberikan ganjaran kepada kita. Jadi itu keimanan, keyakinan yang mana kita Allah taala kurniakan sehingga ke hari ini. Allah taala masih lagi kurniakan iman kepada kita. Dan Allah taala kurniakan kita pada malam ini untuk sama-sama kita hadir dalam majlis ilmu untuk kita menambah ilmu dan menambah maklumat kita. Maka semakin bertambah ilmu kita, semakin bertambah takwa kita. Kerana Allah Ta'ala sebut, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya hanya sahaja yang takut kepada Allah adalah orang yang digelar sebagai ulama. Kerana orang yang tidak kenal Allah, maka bagaimana dia nak takut kepada Allah? Orang yang tidak kenal Allah, bagaimana dia nak cinta kepada Allah? Bagaimana dia nak sayang, rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi semakin kita kenal Allah, semakin kita cinta kepada Allah, semakin kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta maaf malam ni suara tak pun ada, tapi kena mari jugalah kerana minggu lepas tak mari dah. Tak mari pula minggu ni jadi lama. Jadi mau mari jugalah walaupun tak pun ada suara. Jadi kita menyambung lagi pengajian kita dalam kitab Al-Kharidatul Bahiyah karangan Al-Imam Ahmad Ibnu Muhammad Ad-Dardir radhiyallahu anhu wa rahimahullah. Kita telah masuk pada perbahasan sifat ma'ani. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumi syekhina fid darain amin. Thumma al-ma'ani sab'atun lir-ra'i ay ilmuhu al-muhit bil asya'i hayatuhu wa qudratun iradah wa kullu syai'in kainin aradah wa in yakun bi dhiddihi qad amara fal qasdu ghairul amri fatrahil mira faqad alimta arba'an aqsama fil kainati fahfadhil maqama kalamuhu was-sam'u wal ibsaru fahuwal ilahul fa'ilul mukhtaru. Kata Tuan Pengarang rahimahullah pada bab berkaitan dengan sifat yang wajib bagi Allah, iaitu sifat-sifat ma'ani. Pertama ilmu, kedua hayah, ketiga hayah maksudnya hidup, ketiga qudrat maksudnya kuasa atau kemampuan, keempat iradah kehendak, kelima kalam berkata-kata, keenam sama' maksudnya mendengar, dan ketujuh basar bermaksud melihat. Terjemahan matan. Kemudian sifat seterusnya selepas sifat nafsiyah
Dan sifat salbiyah adalah sifat ma'ani yang berjumlah 7 sifat bagi orang yang memerhati, iaitu sifat ilmunya yang meliputi segala sesuatu, seterusnya sifat hidupnya, sifat kemampuan atau kuasa, dan sifat kehendak. Setiap sesuatu yang berlaku adalah yang dikehendaki olehnya, sekalipun yang berlaku berlawanan dengan apa yang disuruh olehnya. Justru kehendak bukanlah suruhan, maka tinggalkanlah berbantah-bantah. Maka sesungguhnya kamu telah mengetahui 4 pembahagian pada segala kejadian, lantas peliharalah akan posisi ini. Tuan-puan yang dikasihi sekalian, alhamdulillah pada minggu lepas kita telah mempelajari, atau 2 minggu lepas kita mempelajari berkaitan dengan sifat salbiyah. Dan kita sebutkan bahawasanya sifat salbiyah adalah sifat yang berkaitan dengan kita menafikan perkara yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita menyebut subhanallah, maksud subhanallah, maha suci Allah daripada semua sifat-sifat yang tidak layak ada pada zat Allah. Seperti mana orang kata Tuhan ni 2, Tuhan ni 3, Tuhan tu ramai, dinafikan dengan sifat Allah wahdaniyah. Seperti yang kata Tuhan ni ada tangan, Tuhan ni ada kaki, Tuhan ni duduk seperti duduknya manusia, itu dinafikan dengan sifat mukhalafatu lil hawadith. Ada yang mengatakan Tuhan ni bergantung harap pada yang lain, itu dinafikan dengan qiyamuhu binafsih. Ada yang mengatakan Tuhan ini ada ayah, Tuhan ini adalah anak, itu dinafikan dalam sifat qidam dan baqa. Jadi sifat yang kita katakan sebagai sifat salbiyah adalah sifat yang kita menafikan perkara-perkara yang tidak layak pada zat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi adakah sifat itu ada pada Allah? Jadi para ulama sebut sifat yang kita sebut qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadis, qiyamuhu bi nafsi wahdaniyah adalah sifat yang kita boleh katakan takhliyah. Maknanya kita hanya menyucikan Allah. Kita tak sebut lagi apa yang ada pada zat Allah. Apa yang wujud pada zat Allah itu kita masih belum sebut lagi. Kita nak sucikan dulu kita punya pemikiran daripada kita berfikir sifat yang tidak layak bagi Allah. Jadi kita mulakan dengan kita sebut perkara yang tidak layak bagi Allah sebelum kita menyebut apa yang ada pada zat Allah. Jadi mukhalafatul hawadis, kita menafikan semua yang mengatakan Tuhan ini serupa dengan makhluk. Tuhan tidak serupa rumah, Tuhan tidak serupa dengan manusia, Tuhan tidak serupa dengan binatang, Tuhan tidak serupa dengan planet, Tuhan tidak serupa dengan langit. Semua tu kita kata, tapi adakah benda tu ada pada zat Allah? Tak ada. Semua sifat-sifat salbiah tu tak ada pada zat Allah. Kita hanya menafikan sahaja dulu. Kita menafikan Tuhan itu 2, Tuhan itu 3, Tuhan itu 10, Tuhan itu 100, Tuhan itu 1000. Kita menafikan dahulu Allah Subhanahu wa taala daripada keraguan-keraguan yang mungkin ada pada diri manusia, terutamanya apabila terpengaruh dengan agama-agama lain. Yang mana agama lain kata Tuhan ni serupa dengan lembu, Tuhan ni serupa dengan monyet, Tuhan ni serupa dengan macam-macam manusia. Jadi kita nafikan semua benda tu dulu, barulah kita masuk kepada sifat ma'ani. Jadi sifat ma'ani disebut sebagai tahliyah. Maksudnya kita menghiasi Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala menyifatkan dirinya sendiri. Kita kata Allah Taala bersifat dengan qudrat, iradat, ilmun, hayah, sama', basar. Bukan sifat itu kita reka sendiri. Ni setengah orang kata kita mengaji sifat 20 ni hak manusia buat, bukan Tuhan sebut. Bukan Tuhan kata. Tuhan tak kata Tuhan bersifat dengan sama' basar. Itu hak tu nak mudah. Jadi takkan kita nak kata pada orang Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan innallaha ala kulli syai'in qadir. Payah nak sebut lagu tu. Mana kita nak sebut sifat Allah, kita kena baca ayat Quran. Jadi untuk permudahkan ayat Quran itu, maka para ulama kata sifat Allah Taala ni ada sama qudrat, iradat, ilmu.
hayat, sama, basar, kalam. Dan yang kedua kita katakan, tadi kita kata sifat Allah Subhanahu wa taala ni kita menghiasi zat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yang Allah taala sendiri telah sebutkan. Kerana kita belajar ni benda yang Allah taala sendiri sifatkan diri dia. Kita tidak boleh menyifatkan diri Allah dengan sifat yang kita fikir sendiri. Kita hanya menyifatkan zat Allah dengan apa yang Allah taala sifatkan diri dia. Kemudian yang kedua kita nak sebutkan di sini tentang sifat ma'ani ni ada 7. Ada 7. Bukan bermakna Allah Subhanahu wa taala sifat yang ada pada zat Allah ini hanya 7 itu sahaja. Kita kata Allah taala ni yang ada pada zat Allah 7. Kerana sifat maknawiyah nanti dia adalah kita kata rentetan daripada sifat ma'ani, mana 7 lagi. Hak 7 nanti sifat maknawiyah serupa dengan 7 yang ni. Keadaan berkuasa, keadaan berkata-kata. Jadi setengah orang kata, orang mengaji sifat 20 ni maksudnya Tuhan ni 7 sifat je ke? Faham dalam Quran banyak, dalam hadis banyak tu, apa kita tak belajar? Jadi para ulama jawab dengan kata kita mengaji sifat 20 ni yang asas, yang disebut ummahatus sifat, sifat-sifat yang ibu dia. Kalau nak belajar cabai-cabai dia tu kena belajar ibu dulu. Barulah kita belajar, barulah kita faham cabai-cabai dia. Kalau ibu ni pun tak faham, nak faham cabai lagu mana? Sebab tu setengah orang dia belajar cabai dulu, ibu dia tak belajar. Sebab tu jadi tafsir sifat Allah Qudrat. Tuhan naik ke atas langit dengan cara naiknya apa nama tu, bergeraknya zat ke satu tempat ke satu tempat. Hak ibu tu dia tak jelas dah. Nak belajar cabai-cabai lagu mana? Contoh kita kata kenapa dalam sifat 20 kita tak mengaji Allah Ta'ala bersifat Ar-Rahmanur Rahim? Tidakkah Ar-Rahmanur Rahim tu ada dalam Bismillah tu sendiri? Bismillahirrahmanirrahim. Tidakkah itu sifat bagi Allah Ta'ala? Jadi tentu dah itu sifat bagi Allah Ta'ala. Cumanya sifat Ar-Rahmanur Rahim bila ditafsirkan maka dia bermaksud apa nama tu, kalau terjemah bahasa Melayu, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Apa maksud pemurah? Bermaksud Tuhan Allah SWT memberi banyak nikmat. Bila kita kata Tuhan itu memberi banyak nikmat dengan belas kasihan, beri banyak nikmat dengan belas kasihan itu adalah cabang bagi sifat kudrat. Kudratnya Allah Ta'ala berkuasa untuk memberikan apa sahaja, berkuasa untuk menjadikan apa sahaja. Dan setiap benda yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu ditentukan oleh iradat Allah. Jadi tidak berlaku satu pemberian daripada Allah dengan sifat Rahmanur Rahim tanpa Allah Ta'ala bersifat dengan berkuasa, tanpa Allah Ta'ala bersifat dengan iradat, tanpa Allah Ta'ala bersifat dengan ilmu, tanpa Allah Ta'ala bersifat dengan hayat. Jadi kalau kita faham 7 yang asas itu, barulah kita mudah untuk memahami Asma'ullahul Husna. Nama-nama Allah yang 99 tu, kalau nak faham kena faham sifat 20 baru boleh pergi sasa. Tapi kalau tak faham sifat 20, kalau kita pergi satu persatu boleh jadi akan membawa kepada kita mentafsirkan sifat Allah dengan tidak sempurna. Contohnya sifat ilmu. Sifat ilmu Allah bawah dia banyak cabang. Kita kata Allahu latifun bi'ibadihi yakhluqu man yasha wa huwal latiful khabir. Al-Quran sebut kan. Jadi apa maksud al-latif, apa maksud al-khabir? Jadi kata para ulama, al-latif adalah Allah Ta'ala mengetahui maklumat-maklumat yang terperinci. Antara maksud, ada beberapa maksud al-latif. Mengetahui maklumat-maklumat secara terperinci, makna maklumat yang kecil, sekecil-kecil maklumat pun dia tahu. Ya, di mata nyamuk tu ada berapa bulu mata, contoh. Atau di mata lalat itu ada berapa mata dia sebenarnya. Itu Tuhan tahu, kita tak tahu. Jadi ilmu Allah Ta'ala tentang bulu mata lalat, bulu mata nyamuk, itu ilmu Allah yang bersifat latif. Contohnya, dan yang kedua kita sebut Allah Ta'ala bersifat khabir. Khabir ni maksudnya ilmu Allah Subhanahu Wa Taala sangat luas. Ilmu juga kembali pada sifat ilmu. Contoh ilmu Allah Ta'ala tentang berapa galaksi yang ada pada
alam semesta ni ada berapa galaksi, kita tak tahu. Ya, manusia hitung-hitung dia boleh jangka-jangka ada berjuta-juta galaksi, tapi berapa galaksi sebenarnya ada? Itu kembali pada ilmu Allah yang bersifat khabir. Jadi sifat kita kata nama-nama Allah itu tidak lain tidak bukan adalah cabang kepada 7 sifat yang utama. Sebab itu dengan kita mengaji sifat 20 memudahkan kita untuk memahami Asma'ullahul Husna. Tapi kalau tak mengaji sifat 20 tu, mengaji Asma'ullahul Husna, tu boleh jadi sesat. Itu ada seorang profesor di Terengganu tu, cerita Asma'ullahul Husna. Akhir sekali dia kata, Nabi ni tak perlu ada, Tuhan cukup dah untuk memperkenalkan Asma'ullahul Husna. Nak jadi tok wakil baru ni dia tu, temu je tak jadi. Jadi difatwakan sesat ajaran dia. Kenapa? Kerana dia mengaji sifat 20, dia tak mengaji sifat 20 tapi nak mengajar Asma'ullahul Husna. Terkenal dia mengajar di seluruh Malaysia, di Girata, Kelantan, Pemai juga. Mengajar Asma'ullahul Husna. Tapi oleh kerana ilmu fardu ain tak lepas, maka dia nak pergi tinggi-tinggi tak boleh, dia akan sesat. Kalau pergi tinggi fardu ain tak lepas. Sebab tu nak mengajar Quran hadis, fardu ain kena lepas. Ni kadang-kadang kita suruh mengajar fardu ain tak boleh, tapi nak mengajar tafsir tak lepas, kena lepas fardu ain dulu. Baik, jadi sifat ma'ani kita sebut ada 7. Bukan bermakna sifat Allah tu 7, tapi bermakna sifat yang asas yang ada pada zat Allah itu ada 7 sifat. Dan sifat ma'ani ni adalah sifatul zat, sifat yang ada pada zat Allah, bukan sifatul af'al, bukan sifat perbuatan Allah. Kerana sifat perbuatan itu di bawah atau kita sebut cabang bagi sifat zat. Contoh sifat zat, qudrat, berkuasa. Allah Ta'ala bersifat dengan berkuasa. Sifat af'al maknanya sifat perbuatan. Beza antara sifat zat dan sifat af'al. Sifat af'al, kalau Allah tidak bersifat dengan sifat af'al, tak ada apa. Tapi kalau Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat zat, itu kurang. Zat Allah Ta'ala tidak sempurna. Contoh kita kata sifat af'al, Allah Ta'ala itu memberi, al-mu'ti, Allah Ta'ala memberi, itu sifat af'al, sifat perbuatan Allah memberi. Kalau Allah Ta'ala tak beri, contohnya kita semua ni nak supaya Allah Ta'ala kurniakan kita duit 1 juta, contohlah, tapi Allah Ta'ala tak beri. Adakah perbuatan al-mu'ti itu bila kita nafikan pada Allah yang tidak memberi kita duit 1 juta itu menandakan Allah Ta'ala tidak sempurna? Tidak begitu. Jadi sifat zat, kalau kita nafikan Allah Ta'ala berkuasa, maknanya Allah Ta'ala tidak berkuasa, itu lemah bagi zat Allah. Tapi kalau kita kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu tidak bersifat dengan memberi secara khusus, memberi kepada kita duit 1 juta, itu tidak membawa Allah Ta'ala itu tidak sempurna. Kerana Allah Ta'ala ada sifat yang lain, al-mani', Allah Ta'ala menghalang. Jadi sifat af'al itu cabang daripada sifat zat. Sifat al-mu'ti, al-mani' itu cabang bagi sifat qudrat. Jadi kalau kita faham sifat 20, maka kita baca satu persatu Asma'ullahul Husna, kita boleh faham dengan mudah. Jadi sifat ma'ani semuanya adalah sifat zat, yang bukan sifat af'al. Baik. Kata Tuan Pengarah rahimahullah, kemudian sifat seterusnya selepas sifat nafsiyah dan sifat salbiyah adalah sifat ma'ani yang berjumlah 7 sifat bagi orang yang memerhati. Iaitu yang pertama, sifat ilmunya yang meliputi segala sesuatu. Jadi sifat pertama yang disebutkan di sini adalah sifat ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala disebut ilmunya meliputi segala sesuatu. Jadi dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan banyak ayat-ayat berkaitan dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Antaranya yang kita tahu, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah Ta'ala mengetahui apa yang akan berlaku kepada manusia dan apa yang telah berlaku kepada manusia. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak jatuh satu daun daripada pokok melainkan semuanya diketahui oleh Allah.
wala habbatin fi dhulumatil barri wala rabbin wala yabisin illa fi kitabin mubin. Apa nama utama sebut tadi? Ayat tu maknanya setiap benda ni diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga para ulama sebut walaupun ada satu semut yang hitam dalam batu yang hitam dalam malam yang gelap, itu pun Allah Taala tahu. Bukan sekadar Allah Ta'ala tahu, Allah Ta'ala juga beri rezeki kepada batu dalam semut. Semut dalam batu pun beri rezeki. Okay, kita ni tidak duduk dalam batu, Allah Ta'ala tidak beri rezeki. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Saya kata, kami memberi rezeki kepada kamu, wahai ibu dan ayah, dan kepada anak-anak kamu. Kepada orang yang menyangka bahawasanya dengan dia boleh anak, maka rezeki dia akan berkurang. Saya jawab dalam Quran, nahnu narzuqukum, rezeki kamu tu duduk tangan aku, wa iyyahum, dan rezeki anak kamu tu duduk tangan aku. Bukan ibu bapa yang beri rezeki pada anak. Ibu bapa ni dia tak ada rezeki yang Allah Ta'ala beri untuk dibahagi kepada anak. Bukan dia yang dia kata dia cari duit makan, cari apa ni, nafkah, beri pada anak. Dia hanya membahagikan rezeki yang Allah Ta'ala kurniakan kepada anak dia. Jadi balik kepada sifat ilmu Allah. Jadi sifat ilmu Allah disebut sebagai sifat inkishaf. Bermakna Allah Subhanahu Wa Taala ilmunya menyingkap segala perkara, termasuk perkara yang wajib, termasuk perkara yang mustahil, dan termasuk perkara yang mungkin. Termasuk perkara yang mungkin. Wajib maksudnya wajib akal, perkara yang mesti ada. Seperti zat Allah Ta'ala sendiri dan sifat-sifat dia. Perkara yang mustahil ialah perkara yang mustahil akli. Akal tidak boleh fikir benda itu ada. Seperti adanya sekutu bagi Allah. Allah tahu, tapi bukan bermakna Allah Ta'ala boleh buat. Kerana kuasa Allah tidak bertakluk dengan perkara yang mustahil. Hanya ilmu Allah sahaja yang bertakluk dengan perkara yang mustahil. Yang bertakluk tu nanti kita cakap dia. Kemudian ilmu Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui tentang perkara yang mungkin, perkara yang boleh difikirkan akal. Itu maksud mungkin aklan. Perkara yang boleh difikirkan akal. Sama ada perkara itu sudah berlaku, sedang berlaku, ataupun akan berlaku. Semuanya dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Tidak ada yang dapat untuk menguasai ilmu Allah melainkan orang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan ilmu kepada dia. Allah Taala sebut wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas orang yang berilmu itu ada lagi orang yang berilmu. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Antara makna bagi ilmu Allah adalah sifat Allah dengan sifat hakim. Hakim itu maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan maha bijaksana. Maha bijaksana. Bila kita perhatikan alam ini, maka kita akan melihat susun atur yang telah disusun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir sekali kita kata subhanallah, comelnya Allah Taala buat. Kalau kita tengok cerita National Geographic, tengok berkaitan dengan binatang-binatang, macam mana binatang itu boleh berlaku keseimbangan dalam ekosistem. Semua ni Allah Ta'ala atur berlaku. Semua perkara yang berlaku dalam kehidupan manusia, Allah Ta'ala atur. Perkara yang berlaku dalam kehidupan semut, Allah Ta'ala atur. Perkara yang berlaku dalam kehidupan ikan dalam laut, Allah Ta'ala atur. Dengan sifat Allah Hakim, Allah Ta'ala itu maha bijaksana. Sebab itu orang yang Allah Ta'ala kurniakan kepada dia ilmu, disebut yu'til hikmata man yasha. Allah Ta'ala beri kebijaksanaan ini bagi orang yang Allah Ta'ala kehendaknya. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang Allah Ta'ala kurniakan dia kebijaksanaan, maka dia akan diberi kebaikan yang banyak. Kerana kebijaksanaan ini
Orang putih sebut wisdom, kebijaksanaan. Dia lain ilmu. Ilmu dia bermula daripada maklumat. Maklumat ni boleh jadi semua orang boleh baca zaman sekarang ni. Orang mengaji ikut internet, mengaji dengan Google-nya, dengan YouTube-nya, dengan apanya. Tak guru pun boleh maklumat. Maklumat tidak menentukan dia tu alim, berilmu. Kerana ilmu maksudnya kepakaran. Maklumat itu informasi. Jadi contohnya hamba baca berkaitan dengan perubatan, boleh baca dalam internet, Google sana sini apa semua. Baru ni hamba ada tulis yang satu ketah kerja cadangan fatwa untuk penyakit khunsa. Jadi kita cari dalam internet penyakit khunsa ni, masuk dia DSD, disorder of sex development. Lepas tu kita cari pembahagian khunsa ada berapa, ikut perubatan. Jadi kita tulislah ikut perubatan ni, kita tulis juga. Boleh kita rujuk pada ahli dia. Kenapa? Kerana kita hanya tahu maklumat, tapi bukan kita pakar. Jadi maklumat membawa kita, kalau kita mengaji dengan berguru, jadi alim. Alim pun tidak semestinya dia seorang yang ada hikmah. Kerana boleh jadi setengah orang kata, setengah orang yang alim itu ilmu dia lagi besar daripada akal dia. Apa maksud ilmu dia lagi besar daripada akal dia? Ilmu banyak tapi tidak cerdik. Ilmu banyak tapi tak pandai. Boleh jadi dia tak pandai berdakwah, tak pandai kecek dengan orang. Jadi atas sekali daripada lepas berilmu adalah hikmah. Hikmah ini satu kelebihan anugerah yang Allah Ta'ala kurniakan kepada manusia. Dengan nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hakim. Dan Hakim ni kembali balik pada sifat ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala tadi. Jadi antara sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah berilmu. Seterusnya sifat hidup. Jadi sifat ma'ani yang kedua adalah sifat hidupnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sifat hidup Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni kita duk baca lagi. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Kita pun duk baca ya hayyu, ya hayyu, ya qayyum. Kita dalam doa kita sebut ya hayyu, ya qayyum. Kita memanggil Allah dengan nama-nama dia. Ya hayyu, ya qayyum. Nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni banyak. Seperti mana Nabi SAW pernah sebut, pernah berdoa, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa lak. Ya Allah, aku memohon kepada engkau dengan semua nama engkau. Samaita bihi nafsak, sama ada kamu menamakan dirimu itu dengan nama itu, au anzaltahu fi kitabih, ataupun nama itu kamu turunkan dalam kitab kamu, kamu sebut nama itu dalam Al-Quran, au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, ataupun nama itu kamu sembunyikan di alam ghaib. Jadi ada nama Allah yang kita pun tak tahu. Kita pun tak tahu nama Allah. Jadi sebab itu kadang-kadang para ulama kata alif lam mim itu pun nama Allah. Ya Allah Latifun, mim tu Majidun. Banyak tafsiran. Jadi ilmu Allah, nama-nama Allah ni banyak. Jadi kita sebut tadi Allah Ta'ala antara namanya Hayyun, Allah Ta'ala yang maha hidup. Maka kita sebut ya Hayyu, ya, kita sebut ya Allah. Kita juga boleh sebut ya Hayyu. Kita juga boleh sebut ya Qayyum. Kita boleh juga sebut ya Latif. Kita sebut ya Khabir. Dia para ulama kata kita sebut nama Allah, mana-mana nama yang kita sebut itu, nama itu menyebabkan hati kita ni berasa dekat dengan Allah, maka kita perbanyakkan sebut nama tu. Kerana boleh jadi nama Allah itu dekat dengan kita. Kebiasaannya ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Latif, ya Rahman, ya Rahim. Boleh sebut nama-nama Allah. Kerana kita sebut, kita panggil Allah, maka Allah Ta'ala menunggu-nunggu kita bermunajat dengan kita menyebut nama-nama dia. Itu dikira zikir pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sifat hidup Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini antara perincian dia lagi kita sebut sifat ma'ani ni sifat ibu dia, ummahatus sifat. Perincian dia hidup Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni lagu mana hidupnya Allah. Hidup Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini tidak seperti hidupnya manusia.
Ya, dia nama serupa tapi hakikatnya tidak sama. Semua sifat ma'ani ni hidup, berkuasa, tadi apa tadi? Ilmu, itu hanya nama je serupa dengan sifat bagi makhluk, tapi hakikatnya tidak sama. Ya, tadi ilmu Allah meliputi ilmu kita terhad. Hidupnya Allah tidak berhajat kepada yang menghidupkan. Hidupnya kita ni berhajat kepada Allah yang menghidupkan. Hidup kita ni singkat, adanya mati. Hidup kita ni bergantung kepada ada roh dalam jasad. Allah Ta'ala tidak bergantung pada roh, tidak bergantung pada jasad. Jadi hidupnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu tidak bergantung pada sesiapa. Dan Allah Ta'ala juga disebut dalam ayat kursi, Allahu la ilaha illahul hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Hidupnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini tidak pernah tidur, tidak pernah sinatun, tidak pernah mengantuk, dan tidak pernah tidur. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ya'lamu ma baina aydihim wa khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa ma syaa', wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal apa? Tak ingat. Depan tak ingat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iذnihi ya'lamu ma baina. Oh, tak ingat. Wahuwal kemudian Wahuwal Aliyyul Azim. Wahuwal Aliyyul Azim. Tak ingat. Jadi sifat hidup Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini tidak ada tidur dan tidak ada mengantuk. Sebab itu syaitan dan jin takut dengan ayat kursi, kerana dia tahu Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini sentiasa memerhatikan dia. Tanpa Allah Ta'ala mengantuk, tanpa Allah Ta'ala tidur, dengan sifat yang lain syabihnya sifat raqib. Allah Ta'ala sentiasa memerhatikan kita. Allah Ta'ala sentiasa ada, sentiasa hidup. Allah Ta'ala sentiasa memerhati. Sebab tu daripada sifat raqib itu lahirnya sifat muraqabah bagi kita. Muraqabah maksudnya kita sentiasa memerhatikan pemerhatian Allah terhadap kita. Maka kita takut untuk buat apa-apa yang Allah Ta'ala tidak suka, dengan sifat muraqabah. Jadi hidupnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu, kata para ulama lagi, adalah sifat yang disebut, kalau dalam ilmu akidah ni disebut sebagai sifat musahhih. Sifat musahhihah, sifat yang mengesahkan semua sifat yang lain. Sifat yang mengesahkan semua sifat yang lain. Kerana kalau tidak ada sifat hidupnya Allah, maka tidak adalah sifat ilmu, qudrah, sama, basar, kalam. Kenapa? Kerana mana mungkin seorang yang mati itu berkata-kata, tidak mungkin seorang yang mati itu berilmu, tidak mungkin seorang yang mati itu berkuasa. Jadi sifat hidup Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini mengesahkan semua sifat-sifat yang lain yang ada pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan hidupnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini selama-lamanya, ya, seperti yang disebutkan dalam sifat wujud dan baqa. Itu sebagai pelengkap ataupun asas kepada memahami sifat hayah bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan hidupnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini menghidupkan manusia. Sebab Allah Ta'ala juga bersifat dengan muhyi. Muhyi maksudnya Allah Ta'ala menghidupkan manusia. Bukan sahaja Allah Ta'ala bersifat dengan menghidupkan manusia, Allah Ta'ala juga bersifat dengan menghidupkan hati-hati manusia. Sebab tu dalam Quran sebut Allahu nurus samawati wal ard. Allah nurus samawati wal ard. Maksud nur bukan cahaya, Allah ni cahaya. Maksud nur adalah Allah itu pemberi cahaya. Pemberi cahaya maksud dia apa? Allah Ta'ala pemberi cahaya kepada hati-hati orang yang beriman. Maka hati-hati orang yang beriman itu disuluhi oleh cahaya hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itu sifat hidup Allah Ta'ala, menghidupkan hati-hati kita. Atau kita sebut sifat Ya Hayyu. Ya Hayyu, sambil kita ingat semua sifat-sifat yang berkaitan dengan hidupnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian itu yang kedua. Yang ketiga, sifat kemampuan. Terjemah sini sifat kemampuan. Setengah kitab tulis sifat berkuasa. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sifat dia yang agung, yang mulia, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini bersifat dengan sifat berkuasa.
Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan maha kuasa. Dan para ulama tafsir memberikan tafsiran bagi kulli syai'in itu ialah kulli syai'in mumkinin. Semua perkara yang boleh difikirkan akal, bukan perkara yang mustahil. Kerana Allah Subhanahu wa taala tidak bertakluk dengan perkara yang mustahil akal. Ya, sebab tu kalau setengah orang kata, kalaulah Allah Subhanahu wa taala itu maha berkuasa, sebab apa Allah taala tidak boleh menjadikan Tuhan nombor dua? Soalan dia sedikit juga, tapi sebenarnya tidak sedikit. Kerana seolah-olah dia kata, kalaulah kita kata lembu, kalaulah kita kata gajah tu kuat, sebab apa gajah tu tak boleh hukah pohonnya? Sedih tak soalan tu? Kalaulah kita kata monyet tu, beruk tu, beruk tu pandai mengukah, apa dia tak mengukah bangun ni? Boleh kebuk mengukah bangun ni, tak boleh ke tak? Pertama tadi lah. Kalau kita kata kalau kita kata beginilah, setiap perkara itu tidak boleh disifatkan dengan perkara yang dia tidak berkeahlian untuk bersifat begitu. Contoh kita kata dinding ini boleh bercakap. Dinding itu tidak disifatkan dengan bercakap. Dinding itu boleh mendengar. Dinding tidak bersifat dengan mendengar. Jadi kita tak boleh kata dia mendengar atau dia tidak mendengar, kerana dia tidak layak, kerana dia bukan yang disifatkan dengan mendengar. Contoh kita kata tadi, contoh yang awal tadi, kita kata gajah tu kalau dia kuat, maka dia boleh untuk memanjat pokok. Kalau gajah kuat, dia boleh memanjat pokok. Jadi memanjat pokok tu bukan kerja gajah. Itu kerja yang lain. Dia boleh menjatuhkan pokok. Sebab Allah Subhanahu wa taala, kuasa Allah itu pada perkara yang harus akal, bukan pada perkara yang wajib akal, dan bukan pada perkara yang mustahil akal. Jadi dia Allah Subhanahu wa taala tidak bertakluk dengan perkara yang mustahil akal dan perkara yang wajib akal. Contohnya Allah Taala tidak boleh untuk membuat kuasa yang kedua bagi Allah, ataupun membuat kuasa Allah pada makhluk. Itu bukan dalam ta'alluq sifat kudrat Allah. Bukan Allah Ta'ala tidak boleh buat, tapi Allah Ta'ala tidak disifatkan dengan sifat begitu. Kita tidak boleh menyifatkan Allah Ta'ala dengan sifat begitu. Itu mungkin panjang perbahasan. Hamba pun tak bersedia nak cerita tu. Nanti kita masuk bab ta'alluq Allah Ta'ala, kita akan bahas lagi panjang. Jadi sifat kudrat Allah Ta'ala ini, kita kata innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa atas tiap-tiap sesuatu perkara yang mungkin. Apa maksud mungkin? Perkara yang boleh difikirkan akal. Apa maksud perkara yang boleh difikirkan akal? Benda yang boleh untuk kita imajinasi. Contoh apa perkara yang kita boleh imajinasi? Kita boleh imajinasi manusia itu terbang. Boleh ke imajinasi? Boleh. Maka Allah Ta'ala berkuasa untuk menerbangkan Nabi Sulaiman. Allah Ta'ala berkuasa untuk menerbangkan Nabi Muhammad sehingga langit yang ketujuh. Antara benda yang kita boleh imajinasi adalah laut itu boleh terbelah. Kita boleh bayangkan dalam kepala walaupun tidak berlaku. Kita ambillah parai setaruh mana pun, kita tak boleh nak belah air. Kita tidak boleh untuk pisahkan air. Tapi benda tu boleh berlaku dalam imajinasi ke tidak? Boleh. Apa maksud boleh berlaku imajinasi lagi? Setengah ulama kata boleh untuk dibuat filem, boleh untuk dibuat animasi. Contoh kita buat kartun buat laut terbelah, boleh. Orang dia buat cerita Nabi Musa, orang barat buat cerita Nabi Musa. Dia buat grafik supaya laut tu terbelah, boleh buat. Jadi benda yang boleh difikirkan akal, benda tu Allah boleh buat. Benda tu Allah boleh buat. Sebab itu dia berlaku pada Nabi Musa AS. Nabi Musa AS membelah laut, maka perkara itu terjadi. Tapi bagi perkara yang mustahil akal, adakah Allah Ta'ala boleh berkuasa? Contoh kita kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala boleh menjadikan kipas ini berhenti dan bergerak dalam masa yang sama. Bukan makna Allah Ta'ala tidak berkuasa, tapi Allah Ta'ala tidak boleh, kuasa Allah Ta'ala tidak berkait, istilah yang tepatnya tidak berkait
dengan perkara yang mustahil akal. Bukan mana Allah Ta'ala tidak berkuasa, tapi tidak berkait dengan kuasa Allah. Jadi Allah SWT tidak boleh menjadikan kipas itu berhenti dan berpusing pada masa yang sama, kerana perkara itu mustahil akal. Perkara yang mustahil akal, kita tak boleh fikir dengan akal Allah Ta'ala nak buat lagu mana. Jadi ataupun tak apalah, waktu kita masuk bab ta'alluq, benda-benda payah tu, masuk bab ta'alluq Allah Ta'ala. Jadi kuasa Allah Ta'ala ini ta'alluq dia ada apa ni, sifat itu ada sifat ijad wa idam. Apa maksud Allah Ta'ala berkuasa? Allah Ta'ala berkuasa untuk ijad, menjadikan, mewujudkan sesuatu yang mungkin, ataupun Allah Ta'ala boleh i'dam, mentiadakan sesuatu yang mungkin. Apa contoh Allah Ta'ala menjadikan? Itu yang kita sebut tadi, sifat-sifat Allah Ta'ala, nama-nama Allah Ta'ala. Contohnya Allah Ta'ala bersifat dengan Rahman. Rahman bermaksud Allah Ta'ala memberikan nikmat dengan kasih sayang. Allah Ta'ala bersifat dengan Mu'ti, memberi rezeki. Allah Ta'ala bersifat dengan Munazzil, menurunkan hujan. Itu semua termasuk dalam Allah Ta'ala menjadikan, ijad, kuasa Allah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersifat dengan basit, meluaskan rezeki. Itu termasuk dalam sifat Allah Ta'ala yang menjadikan. Allah Ta'ala bersifat dengan, satu lagi kita sebut tadi, muhyi. Allah Ta'ala menghidupkan. Itu maksud Allah Ta'ala menjadikan kehidupan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada antara sifat Allah mumid, maknanya memanjangkan. Memanjangkan, Allah Ta'ala menjadikan kehidupan itu berkekalan. Sebab itu kata para ulama, antara tafsiran bagi kulla yaumin huwa fi sya'nin dalam surah Ar-Rahman, maksudnya setiap hari Allah Ta'ala itu ada urusan. Kulla yaumin huwa fi sya'nin, setiap hari Allah Ta'ala itu ada urusan. Kerana setiap benda yang berlaku dalam alam ini semua berlaku dengan kudrat Allah. Hatta kita kata sel-sel di muka kita ni kita tak nampak, tapi sebenarnya dia bersalin sel ni setiap hari. Sel-sel yang mati ditukar dengan sel-sel yang baru. Sebab tu kalau kita ada jerawat, kita ada luka, esok lusa siap, esok lusa ganti kulit lain. Jadi ganti kulit tu bermakna Allah Ta'ala mematikan sel yang lama dan menggantikan dengan sel yang baru. Jadi dia tak berlaku automatik. Kita kata automatik ni berlaku, automatik lagu mana siapa pun ada orang buat. Yang melakukan itu adalah Allah Ta'ala yang bersifat qadir. Allah Ta'ala yang bersifat dengan berkuasa. Dan kuasa Allah Ta'ala itu Allah Ta'ala lakukannya dengan kasih sayang Allah, dengan rahmat Allah. Jadi semua benda yang berlaku sekeliling kita ni berlaku dengan kuasa Allah, sama ada kita sedar atau kita tidak sedar. Maka janganlah kita lupa bahawa semua yang berlaku ini semuanya berlaku dengan kuasa Allah. Termasuk apa yang berlaku di Palestin. Berlaku di Palestin itu berlaku dengan kuasa Allah. Jangan kita setengah orang kata, Tuhan duduk mana? Siapa nak selamatkan orang Islam ni kalau bukan Allah? Allah Ta'ala sudah tahu, Allah Ta'ala sudah inginkan benda itu berlaku, dan Allah Ta'ala yang menjadikan benda itu. Cuma kita tak katalah serangan Israel terhadap orang Islam itu adalah kerja Allah. Itu tidak beradab. Jangan kita mengatakan perkara yang tidak baik, maka kita menisbahkan kepada Allah. Walaupun secara hakikatnya begitu, tapi kalau mengatakan kejahatan atau perkara yang buruk itu kita menisbahkan kepada Allah, itu tidak beradab. Contoh kita kata orang itu berzina, dah Tuhan nak begitu, itu tidak beradab. Kita nisbahkan, sandarkan perkara yang baik itu kepada Allah. Tapi dalam bab ilmu, ya, kita semua baik dan buruk itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada hikmah yang tersendiri yang kita tidak tahu. Pada perkara yang buruk yang berlaku itu ada hikmah yang tersendiri yang kita tidak tahu. Boleh jadi kita kata penjajahan terhadap Israel terhadap Palestin itu akan berakhir, tapi untuk sampai kepada kemuncak itu berhajat kepada satu peristiwa yang sangat besar. Maka mungkin itu adalah satu hikmah yang akan berlaku, kita pun tidak tahu. Jadi semua perkara yang berlaku di alam ini berlaku dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Jadi itu kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala bersifat dengan berkehendak. Setiap sesuatu yang berlaku adalah yang dikehendaki olehnya. Ini sifat iradat. Iradat maksudnya Allah Ta'ala memilih untuk sesuatu itu berlaku. Jadi dia bermula dengan ilmu. Allah Ta'ala tahu antara A dan B. Kemudian Allah Ta'ala pilih untuk buat A. Kemudian Allah Ta'ala berkuasa untuk buat A. Seolah para ulama kata analoginya, walaupun ini bukan berlaku pada zat Allah, analoginya seorang satu rumah itu sebelum dia dibina, maka rumah itu perlu ada plan. Plan tu katalah ada 10. Kita tahu ada 10 plan bagi rumah tu. Kemudian kita pilih satu plan untuk rumah tu. Kemudian kita buat rumah. Jadi itu bandingan, walaupun itu tidak berlaku pada zat Allah, tapi untuk mudah faham perbezaan antara ilmu Allah, kemudian iradat Allah, kemudian kuasa Allah. Tapi bukan benda itu berlaku secara berperingkat. Peringkat tu kita pilih dulu plan, tengok 10 plan, kemudian pilih kemudian baru buat. Nak makan masa bertahun-tahun. Allah Ta'ala kun fayakun. Kun fayakun tu pun mungkin kita akan cerita lebih depan. Jadi itu iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. Abo tinggal debat iradat ni juga nak tutup dengan satu hadis Nabi SAW. Nabi ajarkan kepada para sahabat yang disebutnya anak Rasulullah, anak perempuan Rasulullah, dengan satu zikir. Nabi kata, bacalah zikir ini setiap pagi dan petang. Zikir dia subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, la haula wa la quwata illa billah, ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun, a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Jadi zikir itu panjang, boleh carilah. Cuma nak sebutnya ma sya'allahu kan, apa yang Allah Ta'ala kehendak akan berlaku. Wa ma lam yasha' lam yakun, apa yang Allah Ta'ala tidak berkehendak tidak akan berlaku. Jadi zikir itu untuk kita melatih diri kita untuk redha atas apa yang berlaku. Dengan kita mempercayai sifat iradat Allah. Jadi boleh cari zikir itu dalam Wirdul Latif, ada zikir itu. Nabi kata siapa yang baca zikir itu pada pagi, maka akan dipelihara dia sampai petang. Kalau baca petang akan dipelihara sampai ke pagi esok. Jadi itulah sedikit sebanyak berkaitan dengan sifat-sifat ma'ani. InsyaAllah nanti kita akan sambung tentang perbahasan sifat ma'ani pada pertemuan yang akan datang. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu kelemahan yang sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma faqqihna wa faqqih lana wa qarabatin lana fi dinina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.